Assalamualaikum dan salam sejahtera. Okey, hari ni kita nak belajar lagi dengan tajuk yang baru iaitu bab 5, jirim dalam alam. Okey, jirim dalam alam. Okey, sebelum tu kita kena ketahui dulu apakah maksudnya jirim. Jirim dengan jisim berbeza. Kadang-kadang ada yang pelajar yang dia keliru jirim, jisim. Okey, tapi ada kaitan jirim dengan jisim ni. Diharap semua pelajar tidak keliru dengan istilah jirim dengan jisim sebab dia berkait rapat. Okey, apa maksudnya? Kita tengok apakah maksud jirim. Okey, jirim didefinisikan sebagai sebuah benda, maknanya apa-apa benda saja yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Okey. Dia ada kedua kriteria lah yang untuk kita kategorikan satu benda itu sebagai jirim, sesuatu bahan itu sebagai jirim. Yang pertama, dia mesti ada jisim. Yang kedua, dia memenuhi ruang. Okey, contohnya pensel. Sebatang pensel tu. Kalau kita masukkan, kita letak atas penimbang kan, ada tak berapa gram? Keluar tak berapa gram dia? Berapa kilo dia? Berapa gram lah jisim, ringan kan? Jisim tu kilogram ataupun gram kan? Ingat lagi tak? Okey, kalau kita masukkan kita timbang pensel tu di atas penimbang, ada keluar kan? Walaupun ringan, adalah keluar 10 gram, 12 gram dan sebagainya. Okey. Maknanya pensel tu dia ada jisim. Kita kata berat tu berbeza sebab nanti kamu salah konsep. Jisim sebab ada gram. Okey. Kemudian kita ambil pensel banyak-banyak, kita letak dalam satu pensel case. Bekas pensel tu kan letak banyak-banyak, beberapa batang pensel. Kita letak pensel tu banyak-banyak. Adakah bekas tu penuh? Adakah bekas pensel tu penuh? Adakah bekas yang kita guna untuk letak pensel tu penuh dengan pensel? Penuh kan, akhirnya dah tak boleh nak masuk lagi dah. Dah full. So maknanya pensel tu juga memenuhi ruang. Maknanya pensel tadi tu, kesimpulannya pensel tadi adalah jirim sebab dia ada jisim. Kita letak atas penimbang, dia keluar dia punya jisim dia berapa gram kan. Kemudian dia juga memenuhi ruang. Itu kita boleh katakan dengan jirim. Okey, bagi contoh apa lagi? Air kan. Kita timbang air. Masuk dalam cawan, kita timbang air, ada tak dia punya gram dia? Mestilah ada kan. Okey, berapa gram? Kemudian air tadi tu ambil dalam botol, ambil satu botol, kita tuang air paip. Bila penuh bekas tu, air tadi boleh tak dipenuhkan botol air mineral yang kosong tu? Akhirnya boleh kan. So ada dua kategori kat situ telah dipenuhi oleh air tadi. Yang pertama, dia ada jisim. Bila ditimbang ada berapa gram lah. Kemudian yang kedua, dia memenuhi ruang. Faham tak istilah memenuhi ruang tadi tu? Dia akan penuh kan akhirnya. Dah tak ada ruang dah untuk air tu bila dah penuh betul mineral tu. Jadi air tadi adalah kesimpulannya, air dia ada jisim, dia memenuhi ruang. Kesimpulannya air adalah jirim. Okey, satu lagi contoh. Udara. Udara ni dia sangat ringan Dia sangat ringan. Bila kita timbang dia pun dia ada penimbang khas dia. Dia ada penimbang khas. Dia tak boleh guna timbang-timbang yang kita guna timbang gula ke, timbang margarin nak buat kuih tu ke, tak boleh. Sebab udara ni dia terlalu ringan. Walaupun kita tak nampak dia, walaupun dia terlalu ringan, walaupun dia macam tak ada kan. Tapi bila ditimbang dengan penimbang yang khas lah untuk objek-objek yang ringan kan, dia ada. Ia ada jisim. Dia ada jisim lah, dia ada jisim. Dia ada gram-gram dia tapi sangatlah ringan. Tak sampai 1 pun, 0.0001 gram contohnya. Sangat ringan lah, tak sampai 1 gram pun. Tapi dia ada jisim.
udara ada jisim. Walaupun kita tak nampak dia dah sangat ringan kan. Satu lagi bila contohnya kita penuhi, kita tiup belon kan. Kita tiup belon tu. Kita tiup belon. Belon tu akan membesar, betul tak? Kenapa belon tu mengembang? Kenapa belon tu mengembang? Belon mengembang sebab belon mengembang disebabkan oleh udara yang memenuhi ruang di dalam belon yang keluar daripada kita punya mulut tadi, sebab kita tiup guna mulut kan. Kalau kita tiup guna pam tadi tu, guna pam ke apa ke, maknanya udara daripada situlah dia memenuhi ruang. Akhirnya daripada kempis, daripada kecil saiznya tadi, bila dimasuki oleh udara, ditiupkan dengan udara, belon tadi dia mengembang. Dia mengembang sebab udara masuk ke dalamnya. Ini menunjukkan bahawa udara memenuhi ruang. Udara memenuhi ruang tadi dalam belon. Akhirnya bila dah terlebih sangat, dah tak ada ruang lagi sampai tegang belon tu, akhirnya belon tu pecah, betul tak? Ini menunjukkan bahawa udara tadi dia ada jisim. Udara tadi dia memenuhi ruang. Jadi dah capai kedua-dua kriteria ni, udara ialah jirim. Sebabnya dia ada jisim, ia memenuhi ruang. Okey? Itu tadi saya dah bagi 3 contoh tadi. 3 contoh jirim. Okey? Biasanya kita beri contoh jirim manusia, haiwan, udara, meja, tanah dan banyak lagi sebenarnya. Okey? Apa-apa saja benda yang awak boleh rasakan, awak boleh benda-benda kat dunia ni, kebanyakannya ada jirim. Kebanyakannya adalah jirim. Apa saja awak boleh pegang. Awak boleh pegang air, tanah, udara, rumah, kipas. Dekat rumah awak tu semua jirim tu. Malah diri awak sendiri pun jirim. Awak sendiri pun jirim. Kita manusia ni letak atas penimbang, ada kan keluar dia punya jisim dia. Berapa kilo? 40 kilo, 50 kilo, 60 kilo, 120 kilogram. Contoh. Manusia ni, dia memenuhi ruang tak? Okey, masukkanlah manusia kat dalam lift tu. Penuh, masukkan sampai penuh. Akhirnya dah tak boleh berjalan dah lift tu. Dia start kat situ sebab dah ni kan. Sebab dah penuh kan ruang dalam lift tu oleh manusia. Jadi lift tu tak boleh jalan. Dah kena seorang pula keluar kan, contoh kan. Manusia ni kalau masuk dalam satu lagi, kalau dalam kereta masuk sampai penuh kereta tu, akhirnya kereta tadi dipenuhi oleh manusia. Kereta daripada boleh muat 5 orang contoh kan, masuk 15 orang, dah macam sardin. Penuh kereta tu. Maksudnya manusia tadi ni dia memenuhi ruang. Faham tak istilahnya? Manusia ada jisim, manusia dia memenuhi ruang. So manusia adalah jirim. Faham Haiwan bersama, udara, meja, tanah, gerobok, apa lagi? Pinggan, mangkuk, sudu, garpu dan sebagainya. Semua. Karbon dioksida termasuk juga karbon dioksida, oksigen walaupun kita tak nampak kan. Gas hidrogen, darah, air liur, peluh. Itu semua adalah jirim. Okey. Namun ada lagi beberapa yang bukan jirim lah. Ada beberapa contoh bukan jirim. Contohnya haba. Haba, elektrik, bunyi, vacuum, bayang-bayang. Semua ini adalah haba sebab dia bukan jirim sebab dia tidak memenuhi kriteria. Macam haba, dia tak ada jisim tapi dia memenuhi ruang. Tenaga elektrik, tenaga bunyi, vacuum, keadaan vacuum, bayang, bayang ini adalah contoh bukan jirim dan dia tak banyak kerana kebanyakan bahan yang di dunia ini adalah jirim. Ini adalah contoh-contoh lah kalau kamu nak ada soalan-soalan tanya kan, apa bahan-bahan apa yang bukan jirim. Ini adalah contoh-contohnya. Okey. Okey, kita pergi pada sifat fizik dan sifat kimia jirim. Sifat fizik ni adalah sifat yang dapat diukur menggunakan derik atau alat pengukur. Kita boleh nampak dia. Kita boleh nampak
Kalau kimia kita tak boleh nampak. Ia tidak melibatkan pembentukan bahan baru. Itu macam sifat fizik lah. Contohnya keboleh melarut. Keboleh melarut. Okey, kita masukkan gula untuk buat air kopi kan, contoh dalam gambar tu. Masukkan cube gula kan dalam kopi. Kopi tu gula tu akhirnya dia melarut ni, dia dah tak ada kan. Tapi dia tetap gula. Dia tak bentuk bahan lain pun. Dia tetap gula. Tapi cuma bentuk dia bertukar daripada cube tadi tu jadi apa orang kata, dah sebatilah dengan tu, dah tak bukan bentuk cube lagi. Tapi dia tetap gula, tetap namanya gula. Kemudian takat didih, takat lembu. Okey, kalau kita didihkan air kan. Kita didihkan air tadi dia bertukar keadaan daripada cecair kepada uap, betul tak? Cecair kepada gas, cecair kepada gas. Mendidih kan, dia akan jadi keluar uap air macam itu kan. Bila dah mendidih kan berbuih macam itu kan, dia keluar uap air kan. Itu makna tanda air dah mendidih. Tapi ia tetap air. Dia tetap air kan. Maknanya dia yang bertukar tu cuma dia punya keadaan fizikal daripada cecair kepada gas. Tapi dia tetap air. Kalau macam peleburan, apa ni orang kata, peleburan kan? Peleburan, ais nak mencair, ais nak melebu. Keadaannya bertukar, ais tadi tukar jadi air, betul tak? Ais tadi dalam keadaan pepejal tukar jadi apa? Tukar jadi cecair, pepejal kepada cecair. Ais tukar jadi air, kan? Tapi tetap dia air. Walaupun kita sebut dia ais, tapi dia tetap air. Faham Dia tetap air, tetap sifat air. Yang berubah cuma dia punya keadaan fizikalnya saja. Okey? Itu sifat fizik. Okey. Ini ketumpatan Ini kita dah bincangkan masa bab 1 dulu. Okey. Kita punya ketumpatan menentukan keboleh terapung atau tenggelam bagi satu bahan kan. Saya ulang balik kalau satu bahan tu dia terapung di permukaan air, maksudnya dia bahan itu kurang tumpat berbanding air. Ingat lagi itu konsep tu. Kalau bahan itu tenggelam, contohnya macam duit shilling, besi dan sebagainya, bermakna bahan itu lebih tumpat berbanding air. Itu konsepnya awak kena ingat. Saya tak nak banyak-banyak lagi. Saya tak perlu ulang banyak kali lagi. Itu bab 1 dulu dah ni. Okey, mengelaskan bahan dari pelbagai ciri takat lembu. Okey, apa dia takat lembu? Takat lembu ialah satu suhu. Takat lembu ni suhu apabila satu pepejal bertukar menjadi cecair. Takat lembu ialah suhu apabila satu pepejal bertukar menjadi cecair. Suhu di mana dia jadi cecair keseluruhan tu adalah takat lembunya. Contohnya majlis dipanaskan dan aiskrim mencair. Dia lembu kan, daripada keadaan pepejal kepada keadaan cecair. Mengelaskan bahan daripada pelbagai ciri takat didih. Takat didih ialah suhu apabila satu cair bertukar pada gas. Cecair tukar kepada gas. Takat didih. Contohnya air lah. Okey, takat beku tadi tu. Takat lembu tadi suhunya 0 darjah Celsius. Kalau takat didih suhunya 100 darjah Celsius. Okey, keterlarutan. Keterlarutan adalah kebolehan melarut satu bahan di dalam pelarut yang menghasilkan larutan. Itu keterlarutan. Itu semua ciri-ciri fizikal.